Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Sambungan daripada tajuk haji dan umrah. Okey. Tempoh hari kita dah belajar kan tajuk haji dan umrah. Okey, sekarang kita sambung pula perkara wajib haji. Okey. Okey, perkara wajib haji yang pertama, iaitu niat ihram di miqat. Okey, berniat ihram di miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji. Maksudnya apa? Jemaah dia kena pasang niat ihram. Jemaah akan pasang niat ihram haji ataupun umrah di miqat. Okey. Itu namanya miqat lah, ketentuan tempat ataupun ketentuan masa. Ataupun dalam erti kata lain, sempadan tempat ataupun sempadan masa. Okey, kita tengok kat situ jenis-jenis miqat. Miqat terbahagi kepada dua, iaitu miqat zamani dan juga miqat makani. Okey, miqat zamani, zaman tu masa, zamani, zaman, masa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan miqat zamani? Iaitu ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram haji bermula daripada 1 Syawal hingga masuknya waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Itu masa untuk jemaah haji pasang niat ihram haji ataupun umrah. Bermula bila? 1 Syawal hingga masuknya waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Iaitu maksudnya pada subuh pada hari raya Aidil Adha. Itu maksudnya. Okey, kemudian miqat makani. Miqat makani iaitu ketentuan tempat. Makani, tempat. Ataupun sempadan tempat untuk berniat ihram. Okey, jadi jelas kat sini, miqat terbagi dua, iaitu miqat zamani dan juga miqat makani. Miqat zamani iaitu ketentuan ataupun sempadan masa. Masa jemaah haji untuk pasang niat haji ataupun umrah. Okey, kemudian kalau miqat makani iaitu ketentuan tempat ataupun sempadan tempat untuk memasang niat ihram atau haji. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, ini masih lagi dalam sekitar miqat. Okey, miqat. Nama-nama miqat. Okey, yang pertama, jemaah yang datang daripada arah Madinah. Jemaah yang datang daripada arah Madinah, tempat mereka memasang niat haji atau umrah adalah di Zulhulaifah ataupun dikenali sebagai Bir Ali. Okey. Jemaah yang datang daripada arah Madinah, tempat dia memasang niat ihram haji atau umrah adalah di Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Jelas tu? Okey, yang kedua, jemaah yang datang daripada arah Mesir, dan juga Tunisia ataupun dia penduduk Mesir itu sendiri, penduduk Mekah. Jadi kat mana dia nak pasang niat ihram haji atau umrah? Okey. Dekat Jufah. Dekat Jufah. Okey, yang ketiga, jemaah yang datang daripada arah Yaman. Tempat dia memasang niat ihram haji atau umrah di Yalamlam. Dekat mana? Yalamlam. Jemaah daripada arah Yaman. Okey, kemudian jemaah yang datang daripada arah Malaysia dan juga Asia Tenggara. Okey, tempat dia memasang niat ihramnya adalah di Qarnul Manazil. Biasanya jemaah yang datang daripada arah Asia Tenggara dan juga Malaysia ni, dia akan melalui kapal terbang lah. Laluan kapal terbang. Jadi bila kapal terbang memasuki kawasan Qarnul Manazil, pramugara atau pramugari akan memberitahu bahawa okey, jemaah haji hendaklah mula memasang niat ihram haji atau umrah kerana kita telah memasuki kawasan Qarnul Manazil. Okey. Kemudian jemaah yang datang daripada arah Iraq, iaitu tempat memasang niat ihramnya adalah di Zatul Irkin. Okey, jadi ada 5 tempat miqat. Okey, yang pertama Zulhulaifah dari arah Madinah, Jufah iaitu daripada Mesir dan juga Tunisia, kemudian daripada Yaman iaitu di Yalamlam, iaitu daripada Malaysia ataupun Asia Tenggara iaitu Qarnul Manazil, kemudian daripada arah Iraq iaitu Zatul Irkin. Okey, jadi harap kamu boleh hafal lah nama-nama tempat miqat ni. Okey, kemudian kita pergi pula. Okey, perkara wajib haji yang kedua iaitu bermalam di Muzdalifah. Okey, tengok tu gambar.
Gambar jemaah haji bermalam di Muzdalifah, bersesak-sesakkan di sana. Okey, bila jemaah haji perlu berada di Muzdalifah? Selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar. Maksudnya dia berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar. Nampak tu? Bermalam di Muzdalifah tu walaupun sekejap. Yang penting selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, kemudian kita pergi pula perkara wajib haji yang ketiga, iaitu melontar. Okey, melontar. Syarat-syarat nak melontar ni bukan kita pakai lontar sesuka hati kita, tidak. Jadi ada syarat-syarat dia. Antaranya pastikan lontaran itu masuk ke dalam lubang. Lubang jamrah tu masuk. Yakin, dengan penuh yakin kita lontar masuk. Lepas tu batu yang kita gunakan tu bukan batu besar, anak batu. Itu salah satu syarat dia lah. Okey, kemudian mestilah masuknya waktu melontar. Itu antara syarat-syarat nak melontar. Boleh melontar guna kaki? Tak boleh. Jadi melontar guna tangan. Okey, guna tangan. Okey, kemudian bila masa kita nak melontar? Okey, sekarang ni nak melontar bila? Selepas tengah malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Ni kita nak melontar pada 10 Zulhijjah tu, iaitu di Jamratul Kubra ataupun dikenali yang Jamratul Aqabah, iaitu pada 10 Zulhijjah. Okey. Jadi waktu melontar ni sebenarnya ada berapa hari pada 10 Zulhijjah, kemudian 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Jadi 13 Zulhijjah tu waktu terakhir dia sebelum terbenam matahari. Maksudnya sebelum terbenam matahari ni maksudnya sebelum masuknya waktu maghrib. Malam ke-14 Zulhijjah tu sebelum. Maksudnya sebelum maghrib lah. Dah lepas dah maghrib dah selesai waktu melontar. Okey. Kemudian wajib haji yang keempat iaitu bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Okey, bila masa jemaah perlu bermalam di Mina? Iaitu pada separuh malam. Pada separuh malam. Setiap malam-malam berikutlah malam-malam tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi ada 3 hari jemaah kena berada ataupun bermalam di Mina. Bermalam separuh malam di sana. Okay, tengok tu gambar. Gambar jemaah haji bermalam di Mina. Dia pakai kemah dan sebagainya lah. Okey, kemudian perkara wajib haji yang kelima iaitu melontar ketiga-tiga jamrah. Okey, jamrah kita tahu ada 3. Nampak tu besar-besar tu ni yang tengah-tengah dia ada tiang, lepas tu dia berlubang dalam. Dia berlubang. Okey, kolam besar. Jadi batu kena lontar masuk dalam bulatan ni lah. Okey, jamrah ada 3 iaitu Jamratul Sughra, okey, Jamratul Wusta dan juga Jamratul Kubra. Okey, waktu nak melontar ketiga-tiga jamrah ni iaitu pada hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, bila masuknya waktu melontar? Bila jemaah haji boleh melontar? Okey, iaitu selepas azan subuh sehingga terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Okey, sekarang kita masuk pula perkara wajib haji yang keenam, iaitu menjauhi larangan ihram. Maksudnya sepanjang jemaah berada dalam ihram, jemaah kena mematuhi ataupun kena menjauhi larangan-larangan tersebut. Sekiranya jemaah melakukan larangan tersebut, maka jemaah akan dikenakan dam. Dam tu maksudnya denda. Okey, dalam larangan tersebut kita boleh pecahkan kepada beberapa aspek. Ada 5 aspek kat sini, iaitu aspek kecantikan. Aspek kecantikan. Okey, aspek kecantikan terdiri daripada apa?
Okey, jemaah dilarang menyapu minyak rambut. Jangan gatal-gatal jemaah haji dalam ihram nak pakai minyak rambut. Tak boleh sebab minyak rambut tu wangilah. Tak boleh. Nak melawar kan? Nak melarang pakai minyak rambut cantik-cantik Okey, tak boleh. Nanti kena dam. Okey, yang kedua, mencabut bulu ataupun rambut. Ini pun dilarang. Tak boleh cabut bulu. Bulu apa? Bulu yang ada dekat tangan, dekat badan, dekat kaki. Bulu ari-ari. Rambut pun tak boleh cabut. Kalau awak cabut, okey, maka awak akan dikenakan dam. Jemaah akan dikenakan dam. Okey, kemudian memotong kuku. Kadang-kadang kita gatal kan tengok kuku panjang kita mau pergi potong. Sedangkan kita waktu tu masih dalam ihram haji ataupun ihram umrah. Maka kita kena dam. Okey, jelas setakat ni di situ dari aspek kecantikan. Jadi perkara-perkara ni jangan dibuat. Kalau kamu buat, haji sah tak? Haji tetap sah. Tapi kena dam, kena denda. Okey, kita pergi pula aspek yang kedua iaitu aspek wangi-wangian. Okey. Wangi-wangian pun kita tak boleh pakai. Sama ada wangian pada pakaian, pada badan ataupun kita hidu. Kita ambil minyak wangi, kita hidu kat hidung kita. Maka kita kena dam. Okey, seterusnya kita pergi pula aspek pakaian. Okey, aspek pakaian. Okey, ini perkara yang dilarang Jemaah dilarang memakai pakaian berjahit atau bercantum bagi lelaki. Jadi awak tengok jemaah lelaki, dia tak boleh pakai pakaian berjahit, dia tak boleh pakai baju t-shirt, dia tak boleh pakai seluar kan. Hatta seluar dalam pun dia tak boleh pakai sebab seluar dalam berjahit. Jadi dia kena pakai kain ihram tu je, lilitkan kat badan dia satu kat badan, satu lagi daripada pinggang bawa ke bawah lah. Tak ada berjahit-jahit. Sebab itu kalau pakai kain ihram ni dia kena lilit betul-betul lah. Pakaikan tali pinggang dekat pinggang dia supaya tidak melorot ataupun tidak terlucut. Kalau terlucut habislah terbuka aurat. Kan? Jadi hati-hati. Lelaki memang tak boleh pakai pakaian berjahit. Okey. Kalau perempuan kena pakai pakaian berjahit lah. Kalau tak pakai pakaian berjahit nanti nampak aurat pula. Tak sah pula nanti kan. Okey, berdosa lah pula. Terbuka aurat dia. Okey. Kemudian menutup kepala bagi lelaki. Lelaki dilarang menutup kepala. Tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai topi sebab panas sangat kan. Dia pun ambil lah sapu tangan. Dia tutup kepala dia pakai sapu tangan. Maka dia kena dam. Okey. Kalau perempuan tak ada masalah lah. Memang kena tutup aurat lah sebab rambut, kepala semua ni aurat. Yang bukan aurat cuma muka dan dua tapak tangan. Tak ada masalah. Okey. Kemudian menutup muka bagi perempuan. Perempuan tak perlu tutup muka sebab muka bukan aurat. Jadi kalau ada jemaah haji perempuan yang menutup muka dia pakai purdah, pakai kain dan sebagainya, maka dia dikenakan dam. Okey, memakai sarung tangan bagi lelaki dan juga perempuan. Okey, tangan bukan aurat. Jadi tak perlu ditutup, tak perlu pakai sarung tangan. Jadi kalau kamu nampak ataupun kamu pakai sarung tangan ketika masih dalam ihram haji atau umrah, maka kamu dikenakan dam. Okey, setakat ni jelas penerangan Ustazah. Okey, kemudian kita pergi pula kepada aspek alam sekitar. Aspek alam sekitar. Okey. Ada jemaah haji, dia lapar, dia teringin nampak rusa dia nak makan, dia pun tembak. Okey, bila dia tembak, maka dia kena dam. Dia memburu binatang buruan darat. Okey, maka dia kena dam. Tak boleh sebab tujuan kita pergi beribadah sana untuk beribadah. Kita pergi ke Mekah untuk beribadah, bukan untuk memburu. Jadi bila kita memburu, kita dah tak fokus kepada ibadah haji atau umrah kita. Dah lari dah niat kita nanti. Tujuan kita pergi sana kita nak beribadah. Okey. Jadi pastikan jangan kamu buru binatang ketika masih dalam ihram. Okey, kalau dah habis ihram dah selesai, ibadah haji umrah dah selesai, kamu nak buru binatang boleh? Boleh. Jadi dalam ihram tak boleh. Okey, kemudian memotong atau merosakkan tumbuh-tumbuhan.
Ni jenis ada orang tangan dia gatal tau. Dia tak boleh tengok benda cantik. Dia nampak daun, dia nak cabut, dia petik dan sebagainya. Maka jemaah tadi dikenakan dam. Tak kira lelaki ke perempuan, kalau dia buat benda-benda ni, dia cabut tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri di tanah Mekah, dia petik ke, dia apa ke, maka dia akan dikenakan dam. Okey, seterusnya kita pergi pula aspek yang kelima, iaitu aspek hubungan seksual. Aspek hubungan seksual, iaitu ketika jemaah masih dalam ihram haji, dia dilarang berkahwin. Tak boleh berkahwin sabar. Kalau kamu nak kahwin sangat dekat Mekah, tunggu selesaikan dulu ibadah haji. Haji umrah dah selesai, kamu nak kahwin depan Kaabah, kahwinlah. Tak ada halangan. Tapi ketika masih dalam ihram haji atau umrah, kamu dilarang berkahwin. Sekiranya kamu berkahwin, kamu mengahwinkan, konon-konon mentang-mentang awak ni qadhi, awak ada kuasa nak mengahwinkan orang, awak kahwinkan orang. Waktu tu masih dalam ihram, maka kena dam. Atau wakil untuk menerima nikah. Awak jadi wakil nak terima nikah seseorang dekat Mekah. Waktu tu masih dalam ihram lagi, maka kena dam. Tak boleh. Sabar dulu, sabar. Selesaikan dulu ibadah haji umrah, barulah nak kahwin ke, nak wakil ke, nak nikahkan orang ke, baru boleh. Okey, jelas di situ? Okey, kemudian melakukan perbuatan merangsang syahwat. Okey, awak buat sesuatu yang boleh mendorong kepada syahwat. Contoh, bercumbu-cumbuan, cium-cium dan sebagainya. Meraba-raba dan sebagainya, boleh menimbulkan rasa syahwat seseorang. Maka ini pun boleh membawa kepada denda. Perkara yang dilarang. Jadi awak akan dikenakan denda. Dam. Okey, kemudian persetubuhan suami isteri. Ini memang perkara yang sangat berat lah. Dalam ibarat ihram dan haji belum selesai, dilarang melakukan persetubuhan antara suami isteri. Okey, jelas setakat ni? Okey, sekarang jadi wajib haji ada 6. Wajib haji ada 6. Okey, ingat tu. Awak kena ingat step-step dia. Yang pertama tadi niat ihram di miqat. Lepas tu bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar Jamratul Kubra, melontar ketiga-tiga jamrah kan. Okey, melakukan larangan ihram, meninggalkan larangan ihram. Okey. Itu perkara wajib haji. Sekarang kita masuk kepada wajib umrah. Okey, untuk wajib umrah, dia agak mudah sedikit. Dia ringan sikit. Dia tak macam haji tadi. Okey, wajib umrah cuma ada 2. Iaitu niat ihram di miqat. Dan yang kedua, meninggalkan perkara larangan. Okey, kita pergi dulu. Niat ihram di miqat. Sama macam haji tadilah. Okey, awak boleh rujuk balik macam mana perkara wajib haji. Begitu juga perkara wajib umrah bagi niat ihram di miqat. Samalah. Okey, sekarang wajib umrah yang kedua iaitu menjauhi larangan ihram. Sama macam haji tadi. Benda yang sama dari aspek pakaian, daripada aspek alam sekitar, daripada aspek hubungan seksual. Ni semua dilarang. Tak boleh untuk umrah. Okey, sekarang kita masuk kepada amalan sunat haji dan umrah. Benda-benda sunat yang boleh kita lakukan sepanjang kita mengerjakan ibadah haji dan umrah. Okey. Yang pertama, mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Bila kita nak kena mandi sunat ihram ni? Sebelum kita pakai ihram. Sebelum kita pakai ihram. Okey, sebelum kita, jemaah pakai ihram. Okey, dia kena lafaz mandi sunat. Okey, mandi sunat dulu. Sambil mandi tu, niatkan. Nawaitul ghusla sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Okey, ulang sekali lagi. Nawaitul ghusla sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Jadi sebelum pakai ihram, awak disunatkan mandi. Okey, yang kedua iaitu solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Ni bila masa kena solat sunat? Selepas kamu pakai ihram. Dah selesai pakai pakaian ihram kat badan semua. Dah tutup aurat bagi perempuan. Maka disunatkan untuk melakukan solat sunat. Okey. Usalli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah
ta'ala. Okey. Amalan sunat yang ketiga iaitu memperbanyakkan talbiyah. Okey, Ustazah rasa kamu biasa dengar ni talbiyah ni. Biasa kalau musim haji inilah yang selalu kita diperdengarkan. Jadi jemaah haji digalakkan memperbanyakkan talbiyah ini daripada kamu cerita benda-benda yang tak berfaedah, tak ada makna. Jadi kamu isi masa-masa luang kamu dengan bertalbiyah. Okey, mari kita sama-sama bertalbiyah. Jangan ada kata, Ustazah, saya tak tahulah talbiyah tu apa. Okey, nak tahu talbiyah? Talbiyah macam mana? Okey, jom kita mulakan. Okey, talbiyah ni kita boleh buat dalam bentuk lagu pun boleh. Kamu nak baca-baca biasa pun boleh. Okey. Okey. Tapi bagi Ustazah, kalau untuk menarik minat pelajar, okey, kita jadi lagu. Kita jadikan dia lagu. Okey. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, baca sama-sama, ikuti bacaan Ustazah tadi. Okey, lancarkan, hafalkan bacaan tu. Talbiyah. Okey, daripada kamu cerita benda-benda tak berfaedah, tak ada makna kan? Okey, baca talbiyah tu banyak-banyak sepanjang kamu dalam ihram. Okey. Okey, kemudian amalan sunat yang keempat iaitu mengutip anak batu. Okey, dekat mana kamu nak kutip anak batu? Ketika kamu berada di Muzdalifah. Berada di Muzdalifah. Jadi maksud kat sini bukan 7 anak batu saja yang perlu kamu kutip. Okey, jumlah keseluruhan anak batu yang perlu kamu kutip ketika berada di Muzdalifah iaitu dalam 70 biji anak batu. 70 biji anak batu. Sebab nanti pada 10 Zulhijjah kamu nak lontar Jamratul Kubra. Okey, 7 biji batu. Kemudian pada tarikh 11 hari bulan Zulhijjah, kamu nak melontar ketiga-tiga jamrah. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra. Okey, itu 7 biji batu untuk Jamratul Sughra. Lepas tu 7 biji batu untuk Jamratul Wusta. Lepas tu 7 biji batu untuk Jamratul Kubra pada 11 Zulhijjah. Okey. Kemudian kamu balik ke Mina, nak bermalam di Mina pula, kan? Lepas tu kamu pergi lagi nak melontar. Hari berikutnya hari ke-12, kamu nak melontar. Melontar lagi ketiga-tiga jamrah, Jamratul Sughra, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra. Semua tu, setiap lontaran tu semua 7 biji batu, 7 biji batu, 7 biji batu. Begitu juga hari yang ke-13. Kita nak lontar ketiga-tiga jamrah tadi, 7 biji batu, 7 biji batu, 7 biji batu. Jadi kamu kira. 10 Zulhijjah tu kamu nak lontar Jamratul Kubra 7 biji batu. Okey, 7 biji dah. Dah 7 biji dah. Kemudian pada 11 hari bulan 7 kali dengan 3 jamrah. Dah 21. Okey, 21. 21 tambah 7 dah berapa? Okey, kemudian pada hari 12 Zulhijjah kamu nak lontar ketiga-tiga jamrah, 7 biji batu kali dengan 3 jamrah. Jadi 21 dah. Okey, kemudian pada 13 Zulhijjah, kamu nak melontar lagi ketiga-tiga jamrah. Okey, 7 kali dengan 3 jamrah. 7 biji batu kali dengan 3 jamrah dah 21. Jadi 21 tambah 21 tambah 21 jadi 63. 63 tambah dengan 7 biji batu yang pada Jamratul Kubra tadi masa 10 Zulhijjah tadi. Jadi bersamaan dengan 70 biji batu yang kamu kena kutip ketika berada di Muzdalifah. Okey, nampak tu jemaah. Masukkan dalam kantong supaya tak hilang. Ambil lebih tak apa, jangan kurang. Okey. Bukan batu besar-besar anak batu kecil-kecil je. Okey. Okey, kemudian disunatkan juga melakukan solat sunat selepas tawaf. Selepas jemaah haji melakukan tawaf rukun, tawaf ifadah, maka digalakkan untuk melakukan solat
sunat. Okey. Solat sunat ini digalakkan dibuat di belakang makam Nabi Ibrahim. Ni nampak ni gambar raja ni, makam Nabi Ibrahim. Jemaah berebut-rebut ni nak sembahyang dekat belakang makam Nabi Ibrahim. Okey. Lafaz niat solat sunat tawaf, usalli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita masuk pula kepada perbezaan haji dan umrah. Okey. Untuk perbezaan haji dan umrah, kita boleh lihat ada beberapa aspek. Okey, aspek yang pertama iaitu daripada aspek waktu. Okey. Bila waktu untuk mengerjakan haji? Okey, bila? Hari tu Ustazah dah sentuh kan? Okey, nak kerjakan haji waktunya pada bulan haji sahaja. Jadi bulan haji ada berapa bulan? 3 bulan. Iaitu bulan Syawal, bermula 1 Syawal, kemudian Zulkaidah dan juga Zulhijjah. Okey. Jadi ada 3 bulan haji. Okey, manakala umrah, kita boleh lakukan umrah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Jelas setakat ni? Okey, kemudian kita masuk aspek yang kedua dari segi perbezaan. Okey, kalau haji, kita ada wukuf di Padang Arafah. Jemaah haji kena berada di Padang Arafah untuk melakukan wukuf pada 9 Zulhijjah tu. Okey, wajib. Hukumnya wajib sebab wukuf termasuk dalam rukun haji. Okey, kalau umrah dia tidak ada wukuf. Umrah tidak perlu wukuf. Okey. Kemudian perkara wajib. Okey, perkara wajib dalam haji. Okey, perkara wajib ni mesti jemaah kena buat. Kalau jemaah tak buat, hajinya sah tapi dia kena dam. Apa dia perkara-perkara dia yang dia kena buat? Kalau dia tak buat, dia kena dam, iaitu melontar 7 anak batu pada ketiga-tiga jamrah. Pada ketiga-tiga jamrah iaitu Jamratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Ni wajib untuk haji. 3 jamrah dia kena lontar. Okey, kalau umrah dia tidak ada lontar untuk 3 jamrah. Tak perlu melontar. Okey, kalau umrah. Okey, kemudian perkara wajib haji iaitu bermalam di Muzdalifah. Jemaah haji dia kena bermalam di Muzdalifah, nak kutip anak batu kan? Nak melontar kan? Jadi dia kena kutip anak batu, dia kena bermalam. Itu wajib. Kalau dia tak buat, maka dia kena dam. Okey, manakala umrah, dia tidak perlu bermalam di Muzdalifah sebab dia tak perlu nak melontar kan? Jadi tak perlulah nak kutip anak batu. Okey. Kemudian bermalam di Mina untuk haji. Ini perkara wajib. Jemaah kena bermalam di Mina. Sebab kan dia nak berulang alik melontar ketiga-tiga jamrah pada hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dia kena bermalam di Mina. Itu untuk jemaah haji. Kalau umrah, dia tidak perlu bermalam di Mina. Sebab dia tak perlu melontar 3 hari tu, 11, 12, 13 Zulhijjah, dia tak perlu melontar. Jadi tak perlu bermalam di Mina. Okay, kemudian kalau haji, perkara yang perlu dibuat, dia wajib melontar Jamratul Kubra. Iaitu melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Tu wajib. Kalau dia tak buat, maka dia kena dam. Okey, kalau umrah, dia tidak perlu melontar di Jamratul Kubra. Jadi untuk umrah dia agak mudah sedikit lah. Dia mudah sedikit dan tidak membebankan lah. Berbanding dengan haji. Haji dia ada rukun, dia ada perkara wajib, dia kena buat. Okey. Okey, kita tengok pula dari segi persamaan. Persamaan haji dan umrah. Okey, dari aspek rukun. Dari aspek rukun, kalau haji dan umrah, dia ada larangan. Dalam haji umrah, dia ada larangan. Larangan semasa ihram. Tak boleh buat kan? Okey, sama. Kemudian, mikot. Jemaah haji, jemaah umrah, dia kena pasang niat ihram di mikot. Okey, itu persamaan dia. Kemudian dari aspek perkara wajib. Perkara wajib. Kalau haji dan umrah, dia kena buat tawaf. Tawaf ifadah ni iaitu tawaf rukun. Jadi semua jemaah, kalau dia pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji atau umrah, dia kena tawaf. Okey, kemudian dia kena sa'i. Itu wajib. Itu wajib.
umrah pun kena sa'i, haji pun dia kena sa'i. Okey, kalau kemudian bercukur, haji pun kena bercukur, umrah pun kena bercukur. Okey, itu persamaan. Okey. Okey, kemudian kita masuk pula kepada jenis-jenis haji ataupun dalam arti kata lain, cara mengerjakan haji. Ataupun cara mengerjakan ibadah haji. Okey, jadi cara nak mengerjakan ibadah haji ni terbagi kepada 3 jenis lah. 3 cara lah. Iaitu haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Okey? Okey, kita pergi satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan haji ifrad? Iaitu mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Maksudnya, kita buat haji dan umrah secara berasingan. Kita buat haji dulu, kemudian kita buat umrah pada tahun yang sama. Okey, itu namanya haji ifrad. Okey, jelas tu kat situ? Faham? Okey, kemudian yang kedua, cara mengerjakan haji iaitu namanya haji tamattu'. Okey, haji tamattu' ini iaitu kita buat umrah dulu. Lepas tu baru kita buat haji dalam bulan haji pada tahun yang sama. Okey? Kita buat umrah dulu. Tapi beza kan dengan ifrad tadi? Ifrad tadi kita buat haji dulu. Lepas tu baru kita buat umrah pada tahun yang sama. Kalau haji tamattu' kita buat umrah dulu. Lepas tu baru kita buat haji pada bulan haji tahun yang sama. Okey, jelas kat situ? Jadi kat situ kita buat haji dan umrah secara berasingan. Okey, kemudian haji qiran. Okey, haji qiran iaitu kita buat umrah dan haji secara serentak. Dalam satu masa jalan sekaligus haji dan umrah. Okey. Okey, dapat beza tu? Jadi jenis-jenis haji ada berapa? Ataupun cara-cara mengerjakan haji ada berapa? 3. Yang pertama haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Okey, beza dia awak kena bezalah. Haji ifrad buat haji dulu, lepas tu baru buat umrah dalam tahun yang sama. Kalau haji tamattu' buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji pada bulan haji tahun yang sama. Okey, kemudian haji qiran buat haji dan umrah secara serentak. Okey, jelas setakat ni? Ustazah rasa benda ni tak mengelirukan kamu lah. Jelas ayat ni. Okey, terus kita pergi pula. Okey, kelebihan dan juga kekurangan. Apa kelebihan ataupun kebaikan kalau kita mengerjakan haji secara ifrad? Haji secara tamattu' dan haji secara qiran. Okey? Okey, kita pergi kelebihan. Kalau kita buat haji secara haji ifrad, okey, ini merupakan haji yang paling afdal, haji yang paling baik untuk jemaah. Okey, di mana siapa yang mengerjakan haji ifrad ini, dia tidak dikenakan dam. Dia tidak dikenakan dam, tak ada denda. Maksudnya dia telah mengerjakan ibadah haji itu lebih sempurna. Sebab asing-asing sempurna. Lepas tu cuma dia punya kekurangan dia apa? Dia perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Sebab tempoh kita berihram itu terlalu lama. Panjang. Kadang-kadang ada jemaah haji berada di Mekah sehingga 50 hari, 55 hari. Lama dia berada di sana. Jadi dia kena jaga tu tempoh ihram dia. Dia tak boleh melanggar perkara-perkara yang dilarang tadi. Okey, jadi itu kekurangan dia lah. Dia perlukan kesabaran sebab ihramnya terlalu lama. Okey? Tapi dia bagusnya sebab tak kena dam. Dan dia merupakan haji yang paling afdal. Okey, jelas tu di situ? Itu namanya haji ifrad. Okey, kemudian yang kedua, haji tamattu'. Okey, haji tamattu' ni maksudnya dia lebih afdal daripada haji qiran lah. Dia lebih afdal daripada haji qiran. Okey, kemudian ianya dibuat secara berasingan lah. Sebab tadi umrah dulu baru haji, kan? Dia buat satu-satu. Jadi dibuat secara berasingan. Okey, itu kelebihan dia. Tapi kekurangannya dia kena dam. Jemaah haji yang melakukan haji secara tamattu' dia kena dam. Okey, kemudian haji qiran yang ketiga. Okey, haji qiran apa kelebihan dia? Jimat masa. Sebab kita buat serentak, masanya singkat, pendek. Okey, jimat masa. Kadang-kadang jemaah berada di Mekah tak lama kadang-kadang 2 minggu. Dah habis dah ibadah haji dia. Dah selesai. Sebab dia melakukan haji secara qiran. Dia buat serentak. Okey, kekurangannya dia dikenakan dam.
Okey, jadi kat sini antara tiga-tiga cara mengerjakan haji, haji yang paling bagus adalah haji ifrad sebab tidak kena dam. Cuma masanya panjang. Okey, jelas? Okey, Ustazah rasa untuk tajuk haji sampai di sini dahulu. Diharapkan kamu dapat memahami dengan jelas dan dapat mengambil pengajaran daripada sini. Okey, kemudian tugasan kamu adalah mencari apakah hikmah-hikmah atau hikmah-hikmah mengerjakan haji dan umrah. Itu tugasan kamulah untuk dalam cuti ni, dan juga menjawab soalan dalam word wall. Dalam word wall. Nanti Ustazah akan bagi link lah. Kamu jawab soalan dalam word wall berdasarkan link yang diberikan. Itu sebagai tugasan kamu untuk tajuk haji dan umrah. Dan juga kamu buat dalam buku nota kamu itu nota. Kalau kamu nak buat nota, kamu boleh buat nota dalam bentuk peta aiting. Dan juga kamu boleh masukkan hikmah haji dan umrah. Cuma dalam slide ni Ustazah tak sertakan lah. Sebab Ustazah nak suruh kamu buat apakah hikmah mengerjakan haji dan umrah. Okey, Ustazah rasa sekiranya ada masalah-masalah, okey, boleh ajukan kepada Ustazah dan boleh melalui Telegram lah. Okey? Okey, Ustazah rasa setakat ini dulu pertemuan kita dan selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.